Antara key point ataupun perkara yang boleh kita faham daripada kita mempelajari culture sesuatu penduduk ialah kita fokus kepada similarities, we focus on similarities and not the difference. Kerana jika kita terlalu memikirkan perbezaan menyebabkan seolah-olah wujud ketidaksesuaian budaya tersebut, tetapi sekiranya kita memikirkan similarities yang boleh kita ambil di antara dua budaya, dengan mudah insya-Allah kita boleh menerima perbezaan budaya antara sesuatu kaum di dunia ini. Challenge narrow and stereotypical views of people and places, present a balanced view, understanding cultures and diversity, ethics of community engagement to be at the forefront in any of our social work. Apa yang dimaksudkan dengan globalization? Globalization is not the only things influencing events in the world today, but to the extent that there is a North Star and a worldwide shaping force, it is this system. Takrifan yang dibuat oleh Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree, 1999. Ia menceritakan bahawa ia bukan sahaja kita memikirkan tentang sebab yang mempengaruhi dunia ini, cuma dia adalah mengatakan kita berkongsi sebuah sistem. Friedman's comment above serve to illustrate the profound importance assigned to the cultural and technological forces now reshaping the world, ascribe a tremendous importance to the force of globalization and information that have already redefined industries, politics, and culture, and perhaps the underlying rules of social order. Oleh itu, sama-samalah kita fikirkan apa yang dimaksudkan dengan globalization. Secara ringkasnya, bolehlah kita fahamkan bahawa kita perlu kenal mereka yang mendiami dunia. Maknanya kita perlu melihat bahawa dunia ini bukanlah milik kita seorang. Ia dikongsi oleh pelbagai etnik, pelbagai kaum, pelbagai manusia. Oleh itu, kita berlapang dada dengan mereka dan kita mencari persamaan agar kita boleh hidup dengan aman dan damai. Ini adalah merupakan jokes seseorang berkenaan dengan globalization. Dan ini juga salah satu idea berkenaan dengan globalization. So, daripada keratan akhbar ini, kita harap semua orang dapat faham bahawa, contohnya ditulis kat ini, why we won't have a cold war with China. Kerana apa? Kerana dilihat bahawa China boleh menghasilkan barang yang murah. Kehadiran China dapat memberikan kita barang yang banyak dengan harga yang murah. Kita tolak tepi isu plagiat, isu copyright atau copycat dan sebagainya. Oleh itu, seperti yang kalau tuan-tuan perasan, sedar bahawa trade war antara Amerika dengan China nampaknya bukanlah satu keputusan yang baik kerana kebergantungan beberapa negara terhadap industri di China amat tinggi. Dan kita juga perlu faham tentang beberapa global issue yang sedang berlaku. Di antaranya ialah saving the natural world, protecting flora and fauna, the state of Japan facing shockwave of change, weapons of war, the challenge of disarmament, the world of Islam, tradition, change and conflict, world population, the biggest problem of all might be the world urbanization, the dominance of the city, Middle East and the West, a failure to communicate. Antara yang lain berkenaan dengan global issue yang sering kita dengar ialah berkenaan dengan Antarctica, protecting the last wilderness, China in transition, the making of a new superpower, the battle for water, Earth's most precious resource, climate change, what's happening to the weather, the conquest of dizzy and impossible dream.
Losing the earth, marine pollution, migrant and refugees, multinational business, North and South Korea problem might be, nuclear energy, the Pacific Rim, renewable energy. Dan sebagai conclusion, we feel now that the issue of developing global citizen skill deserves much more attention due to rapidly progressing internationalization of business, science, finance, commerce and many others. Dan akhir sekali, sebagai summary berkenaan dengan global citizenship ni, ialah sama-samalah kita berkongsi bumi ini dengan penduduk yang lain, dan dalam masa yang sama kita harus faham bahawa kita berkongsi planet yang sama, tetapi kita mempunyai budaya, agama, kefahaman, politik, warna kulit, idea dan sebagainya yang cukup berbeza. Oleh itu, carilah persamaan di antara kita. InsyaAllah kita boleh memahami keperluan mereka, kerana sebenarnya kita ini adalah manusia biasa, memerlukan oksigen untuk hidup, memerlukan makanan untuk hidup, memerlukan family untuk bergembira dan sebagainya. Oleh itu, saling memahami dan bertimbang rasa antara satu sama lain merupakan kunci untuk kita berkongsi kehidupan yang indah di bumi ini. Mungkin kita tidak menjadi hero di dalam untuk satu dunia, kita tidak dikenali, tetapi cukuplah untuk kita hidup dengan harmoni, memahami antara satu sama lain di kawasan perumahan kita sahaja di Malaysia. Sekian, terima kasih.